muka surat 39, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib atas waliyil amri, yakni orang yang memerintah pekerjaan muslimin, wajib membunuh akan orang yang meninggalkan sembahyang sebab malas. Jika tiada taubat ia, maka wajib kita suruh akan dia dengan ditakutkan. Jika tiada sembahyang, dibunuh akan dia. Maka manakala tiada sembahyang habis waktu darurah, dibunuh akan dia dengan pedang. Jadi sebelum daripada kitab Sulam Mubtadi masuk dalam syarat sah sembahyang, muka surat 41 berkaitan dengan di antara syarat sah sembahyang mestilah mengambil wuduk. Sebelum daripada ni cerita berkaitan dengan syarat wajib sembahyang. Cerita berkaitan dengan syarat wajib sembahyang. Cukup syarat wajib sebelum cerita berkaitan dengan sembahyang. Bila sebut kata sembahyang, cukup dengan syarat dan rukun baru dinamakan sembahyang. Jadi kitab Sulam Mubtadi sebelum masuk hasmayang, hak minggu lepasnya berkaitan dengan kewajipan kepada mak ibu bapa menyuruh anak lelaki perempuan yang umur 7 tahun suruh dengan sembahyang, serta wajib mengajar hukum hakam sembahyang, rukun sembahyang, syarat sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang. 10 tahun tinggal sembahyang, wajib pukul yang tidak melukakan. Itu kewajipan kepada ibu bapa. Sebab apa? Ini sembahyang adalah berkaitan dengan tiang agama. Kalulah anak-anak kita ni sembahyang bukan sembahyang yang sebenar-benar, dia sembahyang ni bila sebut kata sembahyang lengkap syarat serta lengkap dengan rukun baru panggil sembahyang. Bila ada sembahyang yang sebenar-benar, maka adalah tiang agama, maka amal ibadat yang lain ada nilai, ada tempat dicatatkan pahala amalan. Kalau sembahyang tidak ada, sembahyang tidak ada makna sembahyang yang tidak lengkap syarat rukun, walaupun rupa zahir sembahyang tidak pernah tinggal sekalipun, maka tidak ada tiang agama, amal ibadah yang lain tidak ada tiang untuk dicatatkan pahala. Ini berkaitan dengan sembahyang. Jadi untuk ini untuk agama anak-anak kita menjadi kewajipan besar kepada mak ayah mendidik, mengajar hal sembahyang kepada anak ni sebelum daripada dia masuk umur baligh. Ini sebelum baligh ni, daripada 7 tahun sampai ke umur 15 tahun. Ini kewajipan kepada mak ayah ajar hukum hakam berkaitan dengan sembahyang, bukan setakat suruh sembahyang sahaja. Bahkan dalam syarah tu cerita wajib mengajar sekalian perkara yang wajib, bukan setakat sembahyang lah. Siapa tanya nak puasa, ajar bab puasa. Betul? Tiap-tiap perkara yang wajib ditunaikan, maka wajiblah kita ajar anak-anak kita berkaitan dengan hukum hakam agama. Ini kewajipan kepada mak ayah, ataupun mak ayah memastikan bahawa anak-anak dia dapat didikan agama yang sempurna di tempat pengajian yang diatur. Sebab kalulah tak ada pengajian agama, keluarga yang tidak ada pengajian agama, mungkinlah semayang tu semayang jugalah. Semayang ni semayang cara tak belajar, ni semayang cara dia, semayang masing-masing. Belajar tidak apa tidak, mak ayah pun semayang tapi tak belajar, anak-anak pun semayang lebih kurang tapi tak belajar. Kadang-kadang kehidupan tu, kehidupan kalau kita perhati dengan kehidupan agama agak jauh, walaupun sembahyang sekalipun. Sama telah keluarga yang tak ada semayang bang langsung tu jelas. Hak ada semayang pun
Semayang juga, tapi semayang tanpa ada ilmu. Semayang tunggal-tunggik, semayang adat sahaja. Cuma kalulah tak ada didikan agama, didikan dunia dia berjaya, tak nampaklah mana, nampak comel je keluarga, nampak tenang je keluarga. Sebab apa? Anak-anak dapat didikan dunia yang tinggi, berjaya ni sebab ilmu dunia. Nampak zahir tu, nampak semayang tertib lah sikit, cara dia tu, adab dia ada lah, adab pesen sebab orang berjaya dunia. Tapi hakikat semayang tu ada ke tak? Kadang-kadang apabila kita semayang dah, kita merasakan bahawa kita semayang dah, pastilah kita pandai. Kalau kata suruh belajar hal semayang, Allah tak pandai lagi hal semayang, tak pandai lagi ke hal semayang. Mayang dah jak gitu. Dia beranggapan bahawa dia sebenarnya pandai hukum hakam sembahyang, sebab dia lahir dalam keluarga yang penting hal semayang, tidak pernah tinggal semayang, tapi penting semayang je. Ilmu semayang tidak ditekan, syarat rukun tidak ditekan. Itu bukan sembahyang yang sebenar-benar, itu tertipu. Jadi besar kewajipan kita sebagai mak ayah. Sebab anak-anak keturunan ni bekalan yang besar kepada kita, bekalan yang cukup besar kepada kita. Lepas kita mati, catatan kebajikan kita tidak tertutup. Mana catatan kebajikan kita masih lagi ada. Mana anak-anak cucu kita yang melakukan ketaatan yang sebenar-benarnya. Dan kita takutlah pula sebaliknya, kalau kita tidak menunaikan tanggungjawab, kita tidak menunaikan kewajipan kita mendidik, mengajar hukum agama, hukum semayang, anak kita semayang dalam keadaan semayang adat, semayang yang tidak cukup syarat dan rukun, dia balik dah sendiri tak belajar, kita ada taksir berpunca daripada kita sendiri yang tidak menunaikan tanggungjawab pun samalah. Kalau melakukan kebaikan yang sempurna, kita dapat ganjaran dia. Tapi kalaulah anak-anak kita semayang tapi tidak lengkap syarat rukun, sebab kita tidak mendidik, samalah juganya kita bertanggungjawab. Ini pahala besar, bekalan besar, keuntungan besar, ada keturunan, ada keluarga. Tapi kalau sebaliknya, beratlah kitanya. Kalau sebaliknya pula, untung memang besar, tapi tak kena cara, rugi besar kitanya. Jadi nak dapat untung yang besar, kita kena kemah ilmu agama, terutama sekali berkaitan dengan semayang. Ini kewajipan kita mak ayah. Anak naik selapis lagi ni pula. Hak ni kewajipan kepada pemerintah. Tadi kewajipan kepada ketua keluarga. Ini nak malam ni pula nak cerita kewajipan kepada ketua negara. Comel kita ni. Kewajipan pada ketua negara pula. Dan wajib atas waliyil amri, yakni orang yang memerintah pekerjaan muslimin. Mana pekerjaan lah, pemerintah. Wajib apa ni? Membunuh akan orang yang meninggalkan sembahyang sebab malah. Tinggal sembahyang kerana dia malah, saja-saja nak tinggal sembahyang. Bukan tinggal sembahyang kerana apa? Kerana tertidur, tak kejut sungguh. Tu memang tak ada kesalahan. Tinggal sembahyang kerana terlupa, itu memanglah tidak ada kesalahan. Ni tinggal sembahyang sebab malah sembahyang. Kerajaan wajib kena bunuh. Ini menjadi kewajipan kepada kerajaan. Wajib ni bukan sunat-sunat. Wajib atas kerajaan membunuh akan orang yang meninggalkan sembahyang sebab malah. Bunuh ni jika tiada taubat ya. Orang meninggal sembahyang tiada taubat, maka wajib kita ni kerajaan lah, suruh akan dia akan orang yang meninggalkan semayang dengan ditakutkan jika tiada semayang dibunuh akan dia. Kena suruh dulu, tahan, suruh semayang. Kalau tak semayang kena bunuh. Ni bukan mudah-mudah nak bunuh ni. Jangan kita tengok Allah hukum Islam ni bunuh je. Dia banyak syarat dia lah. Dia akan cerita di hadapan. Maka manakala tiada sembahyang ia, lepas ni suruh semayang
serta takutkan dia, beri peringatan ke dia, kalau tidak semayang kamu akan dibunuh. Dia tak semayang juga, habis waktu darurah, hukumnya dibunuh akan dia dengan pedang. Dibunuh akan dia dengan pedang. Mana apa? Pacung lah. Dibunuh akan dia dengan pedang ni mana pacung? Bukan toreh-toreh. Bukan toreh ni, mana pacung? Ini dalam hukum agama. Bunuh ni dia tak semayang habis waktu darurah. Kita ada waktu darurah, cerita bab waktu dulu kan. Ada waktu darurah, ada waktu uzur. Waktu darurah ni contohlah kita kata, kita tahan dia waktu zuhur, kita suruh dia semayang dalam waktu zuhur. Ni waktu-waktu yang tak hak sebelum tu tak boleh ambil kira dah. Hak sebelum tu tak boleh ambil kira. Orang ripu, maknanya dia ni tak semayang. Sebelum ni memang tak semayang, kita nak hukum. Hak sebelum tak boleh nak hukum. Kita pegang dia, kerajaan lah, pegang, tahan dia masuk waktu zuhur, semayang. Tak semayang zuhur, kerajaan akan hukum pancung, hukum bunuh. Ni panggil menakutkan, suruh dengan menakutkan. Habis waktu zuhur tak semayang juga, tak semayang juga, maka kerajaan wajib suruh dia qada. Waktu zuhur habis dah kena qada lah, tak dibunuh lagi. Sebab waktu asar adalah waktu zuhur juga, dia panggil waktu darurah. Waktu darurah ni kadang-kadang kita musafir kan, zuhur boleh semayang asar. Ni waktu darurah dia panggil. Ni tapi masa ni bukan di musafir ni, memang duduk kampung, mana zuhur tu kena qada lah. Ni mana panjang ceritaan dia. Zuhur tak semayang, degil dah tu. Habis zuhur dak masuk asar, dak qada semayang sampai waktu maghrib kena pacung. Sah lah dia semayang, semayang ni pura-pura pun dia semayang lah, tak semayang apa lagi. Degil juga. Habis waktu asar, hak zuhur tadi, habis waktu darurah, masuk waktu maghrib pancung. Tu. Ada lagi ke orang tak semayang pesen tu? Maknanya dalam hukum agama bukan nak pacung. Yang kita salah faham, tahu keluarga tu tak pernah semayang, saksi ramai, kita pun ambil sekeluarga, kita pacung gitu. Tak, pegang hak waktu yang lepas-lepas tidak boleh hukum. Pegang hak waktu sekarang, pegang dia, tahan, mazhur semayang. Kerajaan ada dalam dia ni kuasa kerajaan lah. Tak semayang zuhur ni, maksud waktu dah. Masuk asar dak mayang kena pacung, degil juga. Sampai asar dak main juga, masuk asar kena suruh dia qada zuhur tu, serta dengan suruh dia semayang asar. Habis waktu asar tak qada juga zuhurnya, habislah waktu darurah, maka pancung. Kalau ada juga orang yang tak mau semayang sampai tahap ni, memang dia sengajalah nak suruh orang bunuh dia. Itu je. Maknanya kalau tengok pada kaedah ni, tak ada pun orang kena pacung. Sebab bila orang tahan, orang takak, orang pegang, memanglah dia akan semayang. Lepas tu kita lepas dia, kita tak ada ekor dah dianya. Ke pasang rumah dia, pasang CCTV, tengok di semayang tak tahu rumah dia. Tak dah. Itu cerita kediang lah pula tu. Kalau ada report pula, ambil tindakan pula, semayang, gitu je. Agak-agak ada kena pacung seumpama ni. Cuma apabila undang-undang ni ada, maka orang pun faham, tinggal semayang ni benda besar, sampai peringkat kena pacung no. Orang berzina yang belum kahwin 100 rotang tak mati. Orang judi sebab, orang minarok sebab tak mati. Orang dok puasa tahan je, penjara dia sampai tak makan dalam penjara, lepas tu lepas hadiahnya tak mati. Tapi orang tinggal semayang, hukum pancung. Tapi syarat dia banyak. Tinggal maghrib pula, pegang, tahanlah waktu maghrib. Dia tinggal waktu maghrib, sekarang ni kalau kerajaan tahan, masuk waktu maghrib, semayang maghrib. Ya kerah, tak mau semayang, masuk waktu isyak. Waktu isyak tu masih lagi dikira waktu maghrib kalau kita jamuk lah. Dia panggil waktu darurah, waktu yang boleh himpun.
Jadi mana tak dibunuh lagi, hak tinggal maghrib itu. Masuk isyak, qada maghrib. Tak qada, masuk subuh esok kena pancung. Siapa ke subuh esok, dia tak qada juga maghrib, baru kena pancung. Kalau subuh pula, masuk waktu subuh, semayang subuh. Tak semayang subuh, keluar matahari, pancung selalu. Kena tunggu zuhur pula. Subuh dengan zuhur boleh waktu darurah dia panggil. Tu tak ada tu. Subuh dah semayang, habis waktu subuh pacung. Kat tu je. Lepas tu lepas dia semayang dah. Lepas dah sama tak benda. Mana? Tapi nak cerita berat berkaitan dengan meninggalkan semayang. Hukum pancung, hukum bunuh ni 3 mazhab. Syafi'i, Hambali, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Ada pun mazhab Hanafi tidak dihukum pancung. Tahan dia dalam penjara, piak dia. Didegil juga tak semayang, sapakah habis waktu darurah ke, sehari 2 hari tak semayang, masih dalam tahanan kerajaan, tidak dibunuh, cuma dipukul, dipiak. Sama ada dia mati dalam penjara ataupun dia semayang dan bertaubat baru lepas. Itu mazhab Hanafi tak bunuh. Adapun mazhab Syafi'i kita, Maliki dan Hambali, hukum pancung bagi orang yang meninggalkan semayang dengan syarat-syarat yang disebut tadi. Tapi dalam syarat tu dicerita panjang lah berkaitan dengan nak bunuh orang yang meninggalkan sembahyang. Sebab ada orang salah faham. Salah faham ni dia mengajar di masjid. Dia kata mujur juga undang-undang Islam tidak dilaksana. Mujur juga undang-undang Islam tidak dilaksana, kata dia. Kalau undang-undang Islam dilaksana, habislah anak-anak muda kampung kita ni tak ada dah, mati belaka dah, kena bunuh di kerajaan, dia kata. Sebab apa dia tahulah budak muda kampung dia tu ramai dak semayang. Faham-faham dianya, tengok duk wakaf seterik daripada garik pak isyak tak balik, tak semayang, tak gapo, kepung pakai pacung situ je berkali dia ingat. Tu negatif dak lalu tu. Ni bekasan penjajah ni. Dia racun penjajah tinggal, ada juga lagi tinggalnya. Dipikir dalam hukum agama nak pacung orang, nak tetak orang, nak takir orang, nak kerak tangan orang. Tu je kerja undang-undang Islam ni. Tu fahaman dia. Banyak syarat dia. Tak jadi ni bunuh pun tak jadi, dah pegang, dah semayang, habis waktu tak qada juga, habis waktu darurah pacung. Siapa dak semayangnya? Semayanglah pura-pura pun, lepas tu lepaslah dak benda dah dia. Macam mana? Tapi ni hukum ni di bawah kerajaan. Sebab dia, kita mak ayah ni, mak ayah ibu bapa ni ialah berkuasa kepada anak-anak dia. Suami ketua keluarga ada kuasa. Suami ada kuasa, isteri bawah kuasa dia, anak-anak bawah kuasa dia. Tapi mak ayah walaupun ada kuasa, tidak sepenuh, tidak sekuat kuasa kerajaan. Tidak sepenuh dan tidak sekuat kuasa kerajaan. Kerajaan lebih besar kuasa daripada mak ayah tu lagi. Kerajaan boleh menghukum sampai peringkat hukum bunuh. Mak ayah tak boleh. Kalau piak pun hak macam lepas, umur 10 tahun tak semayang, pukul yang tidak melukakan. Nak cedera tak boleh. Kerajaan boleh menghukum. Kisas melukakan orang, kerajaan melukakan balas, kerajaan je boleh buat, orang lain tak boleh buat, mak ayah pun tak boleh buat. Anak tinggal semayang, mak ayah tak boleh hukum bunuh. Anak berzina, mak ayah tak boleh rotang 100 rotang ataupun kejam, tak ada. Ini kuasa kerajaan, kerajaan yang kuasa penuh. Ibu bapa ada kuasa yang terhad sahaja. Tapi mak ayah memang bertanggungjawab, dan mak ayah memang ada kuasa dalam keluarga, tapi kuasa yang terhad. Yang paling besarnya adalah kerajaan. Kuasa pun kerajaan, kuasa yang paling besar daripada mak ayah.
dan pengaruh kerajaan pun lebih besar daripada mak ayah. Macam cerita minggu lepas lah, kalau kerajaan dasar agama, didikan agama sempurna, kita sebagai mak ayah lega. Sebab apa? Kita atas sekolah kerajaan, maknanya sudah lengkap ilmu agama, sebab dasarnya dasar agama. Kita pun senang mak ayah. Suasana agama, sekolah suasana agama, masyarakat suasana agama, jiran suasana agama. Maknanya kalau TV apa semua pun TV dengan berbentuk rancangan agama. Sebab itu semua kuasa kerajaan, di bawah tanggungjawab kerajaan. Adapun kalau kerajaan tidak dasar agama, kita mak ayah ni bersungguh kita dengan dasar agama dalam keluarga kita yang terhad, gitulah, kena ajar sendiri. Atau sekolah kerajaan tak lepas fardu ain. Anak kita pergi sekolah bergaul dengan masyarakat, yang kadang masyarakat bukan masyarakat dalam keadaan beragama, jiran pun dalam keadaan pergaulan yang tidak ada agama. Masuk dalam rumah kita sendiri pun buka TV, siaran rancangan bukan berbentuk agama, berbentuk sebagaimana hak dasar kerajaan lah. Lepas tu pula kita ni sekeluarga ni makan makanan yang bergantung kepada kerajaan sendiri, yang halal ke tak halal ke kerajaan. Kita ada duit simpan dalam bank ke apa, berkait dengan dasar kerajaan, sama ada dasar Islam ataupun tidak. Mana walaupun kita nak agama, makan minum kita pergaulan, anak-anak kita pergaulan, ayo. Sebab tu kata peranan paling besar adalah kerajaan. Tapi jangan lupalah kita bertanggungjawab tu. Tapi agak payah sikitlah kitanya. Tapi kalau kita tengok kepada ceramah-ceramah, cerita berkaitan dengan masalah ni remaja ke, masalah anak-anak muda ke, cuba tengok. Masalah anak muda, akhlak anak muda, kita biasa dengar dan ceramah-ceramah di TV, 100% dia letak kesalahan hanya kepada mak dan ayah sahaja. Mak ayah yang tidak menunaikan tanggungjawab, mak ayah yang tidak beri perhatian yang kuat kepada anak-anak dia, 100% dia letak pada mak ayah. Dia langsung lupa kepada peranan kerajaan yang paling besar sekali berkaitan agama rakyat dia, termasuk anak-anak kita sendiri pun rakyat dia juga, duduk di bawah lingkungan kerajaan yang sama. Walaupun dalam rumah kita tadi, dalam rumah kita sekalipun bukan TV kerajaan, bukan TV kita. Siaran tu lah, TV tu TV kita, bukan, tak ada kerajaan TV. Siaran isi dalam tu hak kerajaan, bukan hak kita. Jangan tengoklah cerita hak karut tu, buka kartung super juga, pakai baju dalam, pakai luar dalam, gitu je kartung dia pun. Gapo kartung tu tak tahulah, tapi pesen dia baju dalam luar dalam, gitu je. Tanya kata itu pengaruh orang panggil. Tapi bila dia ceramah, 100% letak kepada kecuaian ibu bapa. Betul lah, ibu bapa ada tanggungjawab, betul. Tapi ya, banyak lagi masalah lain yang timbul. Sebab dengan mak ayah ni waktu disingkat sebenarnya dengan keluarga. Di sekolah apa jam sehari dengan kerajaan. Bergaul dengan kawan-kawan di luar rumah bergantung kepada masyarakat, bergantung pada kerajaan. Dalam rumah buka TV bergantung pada kerajaan. Dengan kita sebenarnya mak ayah, lama mana sebenarnya hubungan kita dengan anak-anak kita? Tak lama. Itu peranan kerajaan. Sebab tu kalau kita betul-betul nak suruh keluarga kita selamat, anak cucu kita selamat, kita kena berjuang tukar kerajaan biar dasar tu dasar agama. Kenapa ni? Untuk keselamatan keluarga kita, generasi kita, keturunan kita akan datang. Kita berjuang. Tapi itulah dia pakai suara. Tak ada, pakai suara ramai. Hak nak ni suara tak ramai. Hak tepat-tepat, hak pendalaman ke tempat-tempat. Saya nak ceritalah faham-faham lah waktunya. Dia tambah seumpama ni berjuang-berjuang kitanya tak berjaya juga. Kita kena bersungguhlah pula ni. Hak setakat-setakat kita mampu keluarga kita. Tapi misal sama kita berjuang juga ni bukan tinggal, tak tinggal. Tahu tak? Perjuangan kita untuk tukar kerajaan tetap. Perjuangan kita untuk memastikan keluarga kita dengan nenek atau duduk atas landasan agama tetap.
Dua-dua kita berjuang. Sebab ada orang kita mau cara orang lain. Kita setakat nak jaga keluarga kita je. Setakat nak jaga keluarga kita je. Kalau luar kita tak mau cara dia kata. Saya pernah cakap dengan orang seumpama tu, ustaz dia. Dia kata, saya nak cerita hak keluarga saya saja. Saya tak mau cerita hal luar, kata dia. Dia buat cara keluarga dia. Tanya dia balik. Dan sekarang ni keluarga ustaz, anak ke, cucu ustaz ke, anak saudara ustaz ke, keluarga-keluarga yang lain, semuanya sekolah kerajaan. Yang ustaz sendiri pun sokong sama. Dia berlakon je, dia kata nak jaga keluarga dia nya. Sekarang ni sekolah tu bagi dak didikan agama yang sempurna. Lepas dah fardu ain, senyap dia. Walau dia ustaz. Dia ustaz sebenarnya. Dia tak kata cukup fardu ain. Sedang balik kita nak tanya dia sebab dia ngajar sekolah juga. Nak tanya fardu ain tu apa kau? Nak tanya dia, tapi dia senyap, dia tak jawab. Dia ustaz pecing lah, tapi dia ustaz sekolah, sepatutnya dia bela lah. Saya ustaz sekolah, saya tahu, saya ajar sekolah didikan lepas fardu. Dia tak wani nak kata gitu. Dia nak kata kata panjanglah ceritanya pulaknya. Panjanglah cerita. Kalau ustaz nak jaga keluarga ustaz, anak cucu ustaz biar selamat tu, TV tu, isi dalam dia tu, isi dalam mana? Ustaz buka dah tu. Buka. Isi dalam mana? Bukan kerajaan. Dah, keluarga ustaz boleh lindung daripada tu. Dia senyap. Maknanya kalau kita nak selamatkan keluarga kita, kita kena ubah atas. Kalau nak selamatkan keluarga kita, mana sekarang ni tak berjaya kita, kita kena sungguh sikit lah. Mana kedua-dua perjuangan kita tetapkan. Jangan semata-mata kita berjuang nak tukar kerajaan, keluarga kita biarkan. Tak jadi. Semangat kita nak menegakkan kerajaan Islam, nak dasar Islam, nak tegak kerajaan Islam. Keluarga kita macam mana? Cara ke tak cara? Tak jadi biasanya tu. Kalau macam Pak Sani pula, nak jaga keluarga saja, kerajaan tanpa cara, tak jadi, tak pakai juga. Mana kita, hak ni perjuangan kita, hak dalam keluarga perjuangan kita. Tapi kalau perjuangan untuk menegakkan kerajaan tidak berjaya, masih lagi tidak berjaya, tanggungjawab kita berkaitan dengan agama kepada keluarga kita agak berat, yang terbeban atas kepala kita, agak berat. Tukar kerajaan dididik dengan cara agama, kita bertanggungjawab juga, bukan tidak bertanggungjawab. Agak mudah, agak ringan sikit lah. Tahu tak? Sebab tadilah kerajaan dia punya pengaruh sangat besar. Sebab apa? Bila boleh pegang kerajaan, dia boleh mengubah hak rakyat tu sendiri. Ni contoh, kita kata contoh. Universiti Al-Azhar Mesir, kerajaan Islam, kerajaan yang menubuh Universiti Al-Azhar adalah kerajaan yang bermazhab Syiah. Kerajaan Fatimiyah pun dulu, kerajaan yang bermazhab Syiah. Sebab Mesir kerajaannya adalah bermazhab Syiah. Kemudian kerajaan itu bertukar kepada kerajaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka sekalian rakyat Mesir menjadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini pengaruh kerajaan. Iran asalnya rakyat dia berfahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila kerajaan bertukar pada kerajaan Syiah, hampir keseluruhan rakyatnya bermazhab Syiah. Memang pengaruh kerajaan, dia boleh mengubah. Maka di sinilah penjajah dia cukup memahami. Sebab orang Islam paksa keluar Islam, dia tidak akan keluar Islam walaupun kena bunuh sekalipun. Ini pengalaman penjajah, pengalaman penjajah kafir apabila jatuh kerajaan Islam di Sepanyol. Ini kisah sejarah. Naik kerajaan Kristian di Selangor, dia memaksa rakyat yang beragama Islam supaya keluar dari Islam. Tak akan keluar walaupun kena bunuh sekalipun. Maka kaedah penjajah kemudian dia jajah bumi umat Islam, dia tidak akan paksa orang Islam keluar daripada agama Islam. Tak akan paksa. Cuma dia nak pegang kekuasaan sahaja. Dia cuma nak pegang kerajaan sahaja. Orang Islam nak semayang, semayang. Nak puasa, puasa. Nak pergi Mekah, penjajah akan sediakan siap dengan kapal lagi untuk pergi Mekah. Tak
tak ada masalah. Janji kerajaan dia pegang. Janji kerajaan dia pegang. Bila kerajaan dia pegang, pendidikan di tangan dia, ekonomi di tangan dia, kekuasaan di tangan dia. Maka generasi yang pertama di bawah jajahan kuat lagi agama, tak dapat ke dia pun tak apa. Janji anak-anak akan datang. Sebab apa? Keluar anak masuk sekolah, kerajaan penjajah lah yang mendidik anak-anak ni. Tapi pada masa tu sekolah Inggeris tak laku sebab ada sekolah pondok. Maka kerajaan pun tubuh kerajaan penjajah, tubuh sekolah agama. Ingat baik, kalau agama ditubuh pada masa penjajah, bukan selepas merdeka, pada masa penjajah. Penjajah tubuh sekolah agama. Baik penjajah. Tubuh sekolah agama mana? Dia pun bawa pahaman dia. Dia bawa ustaz-ustaz dia, ustazah daripada Mesir, tu cerita orang dulu. Ustazah sendiri pakai kain bawah lutut je. Tu ustazah. Apa? Sama pahaman dengan penjajah. Dia pun ajar kita orang agama jangan duk sebut hal politik dan sebut hal pemerintah. Itu kotor semua. Itu urusan orang dunia. Kita orang baik, kita orang lebar. Secara benda tu. Ajaran penjajah. Sebab apa? Selagi kekuasaan di tangan dia, dia boleh mengatur apa yang akan jadi pada rakyat. Itu penting pada dia. Kekuasaan tu penting bagi dia. Kita pula nak lebas seorang, tak apalah, siapa merintah pun janji kita boleh pergi semayang sejid surah je. Ajak orang boleh mari semayang sejid surah, orang tak marah, tak apalahnya. Gitu je. Tidak sedar boleh kat orang belakang, termasuk dengan dia pun boleh kat orang tu. Tukar, maknanya kono-kono merdeka lah, baliklah penjajah, diganti dengan orang yang fahamannya sama. Penggantinya adalah didikan penjajah, sekolah penjajah, otak penjajah, walaupun dia tu bangsa Melayu mengaku Islam sekalipun. Hak ni meneruskan dasar yang sama. Akhirnya timbul hasil. Timbullah ratus-ratus ribu murtad lah apa semua. Mari mana tu? Masa penjajah masih lagi ada, tak ada timbul murtad. Saya mengatakan dari 500 orang je murtad daripada ratus-ratus tahun penjajah. Jajah tanah air kita ni 500 orang je, tapi lepas penjajah balik ratus-ratus ribu murtad. Memangnya itulah hasil yang ditanam oleh penjajah. Dia kikiskan ilmu agama, dia masuk agama hak dia. Kalau belajar agama pun penjajah cukup cerdik. Belajar agama duduk kelas 5 50 ya misalnya. Dululah kisah dulu. Kalau lepas kelas 6 80 ya. Lepas kelas 7 1 riyal sebulan. Dia pasok dalam kepala ni, pasok dengan duit. Maka pelajar dia pun belajar matlamat duit. Man talabal ilma li ghairillah fatbawa maq'ahu minan nar. Sesiapa yang belajar ilmu agama kerana lain daripada Allah, nak kepada duit, tempat dia tersedia dalam api neraka. Dia tahu dah ini akan jadi alat dia belaka kayak gini. Faham tak? Ini racun dia berbentuk agama sekalipun. Akhir timbullah tadi hak murtad, hak tak murtad lah, hak tak menzahirkan murtad, tak kenal Tuhan pun, akidah pun tak ada, semayang bang pun tidak. Hak semayang lah kita kata, semayang pun tanpa ilmu, semayang lebih kurang. Hak mai sejik lah kita tanpa berjuru, tak ada pengajian akidah, tak ada pengajian semayang, semayang adat sahaja. Mari mana ni? Hasil daripada kerajaan tidak menyempurnakan didikan agama. Dan kita semua ni didikan mana? Kita nilai sendirilah. Kita nilai sendiri. Di manakah pengaruh kesan kerajaan kepada rakyat, termasuk kita semua. Pergi pada kerajaan kita ni, cerita kerajaan ni, wali al-amri ni, tapi kita kaitlah sikit. Jangan kita faham boleh. Kita mengaji sungguh-sungguh, comel amat ibadat kita, comel keluarga kita, jangan lupa perjuangan kita untuk menukar kerajaan. Kita berjuang untuk menukar kerajaan, jangan lupa tanggungjawab untuk diri kita sendiri belajar agama, keluarga kita belajar agama. Jangan semangat kelas agama kita tak mari pun.
Setakat nak ubah kerajaan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Tapi memanglah beban tu agak berat. Tadilah suasana yang tidak ada suasana agama. Kita pun ilmu agama pun tak kuat mana, sebab didikan kita didikan daripada kerajaan. Tapi kena sungguhlah sikit. Tak ada arah dah lah. Berjuang-berjuanglah kitanya tukar kerajaan. Tapi dia pakai suara kan? Pakai suara. Hak orang duduk bandar ada maklumat, orang duduk darat tak ada maklumat, harga dia sama je, nilai dia sama je. Hak duduk Sabah Sarawak tu dengan hak duduk Semenanjung hak agak maklumat banyak sikit, nilai dia sama sahaja. Nilai yang sama, satu suara. Tak ada beza pun. Tapi kalau tukar kerajaan, walaupun kita tak dapatlah sepenuhnya menyempurnakan cita-cita kita, tapi sekurang-kurangnya kita boleh menguasai masjid surau. Contoh macam di Selangor, yang menguasai bukan kita. Banyak perkara yang kita tak dapat sempurnakan sebab yang pegang kuasa bukan kita. Tapi kalau orang biasa pergi ke Selangor, macam mana makmurnya masjid surau dengan majlis ilmu agama. Cukup bagi kita peringkat permulaan. Walaupun maknanya banyak perkara lagi dalam bab kerajaan tidak mampu disempurnakan, sekurang-kurangnya kita boleh menyempurnakan ahli-ahli jemaah kita, boleh menyempurnakan keluarga ahli jemaah kita. Alhamdulillah dah, peringkat tu permulaan. Macam kita Terengganu dulu, Terengganu kita dulu, ingat-ingatlah sebelum 99 gelar ilmu tidak sekuat selepas tahun 99. Lepas tukar kerajaan tahun 99, majlis ilmu berkembang. Walaupun tukar kerajaan 2004, tapi makna di tempat-tempat tertentu majlis ilmu masih lagi berkembang, cuma di pendalaman sahaja, agak malak. Sebab apa? Sebab kita sudah tidak ada kekuatan. Dulu pas ke darat-darat kita boleh pergi, bawa mengajar ke darat pun. Sekarang tak boleh dah lah. Pendalaman tu. Ada orang cerita digi agak pendalaman lah masjid. Ada orang ngajar kata dia. Orang ngajar dia kata ada lah 3 orang dia kata. 4 orang gitu je. Main garik tu ada, main syak tu ada juga. Dia ajar ke apa? Tahu dia kata kalau setara tu dia ajar, dia boleh ngajar dia kata. Sebab apa? Dia nak gitu je. Kalau orang boleh mengajar, cerita benda sebenar, awal-awal dia balik. Dia tak pergi mari. Tak pergi mari awal-awal lagi tu. Tak apa, malak pun tak apa. Tak ada ilmu pun tak apa. Janji dia boleh kontrol orang tu. Dia boleh kontrol masyarakat. Cukup bagi dia. Dia bukan ada kira tanggungjawab agama. Tidak ada. Sebab dasarnya bukan dasar agama. Dia tidak ada akidah agama. Tapi kita duduk tepat seumpama ni bandar ni, maka kelas tu masih lagi berkembang lah kita kata. Tapi mula berkembang mulai selepas tahun 99. Tapi kalau kerajaan tu berteruh, maknanya agama akan berkembang. Macam Selangor lah. Macam mana kelas-kelas dulu, masjid tu tak boleh masuk, masjid tu tak boleh masuk, masjid tak boleh masuk, orang nak mengajar agama. Sekarang tak ada masalah. Tak cukup tenaga pula nak mengajar agamanya. Itu peranan kerajaan. Tak boleh ubah dasar negeri pun, kita boleh ubah, boleh didik ahli kita, keluarga dengan agama. Itu berjaya dah kita ni. Tapi kita balik semula kepada keadaan kita sekarang. Keadaan kita sekarang, dasar tadilah. Kita lah pula kena sungguh untuk diri kita dan keluarga kita. Itu je. Hak lepas-lepas dah, hak besar-besar belaka dah, kita beri nasihat. Setakat beri nasihat saja. Lepas tu kecuaian kita lama, kita bertaubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tu je. Maknanya nisbah kita sebagai mak ayah ada tanggungjawab, ada peranan besar. Tapi peranan yang paling besar, kuasa yang paling besar adalah kerajaan. Di sini kerajaan pula nak menghukum kerajaan yang boleh menghukum. Ibu bapa tidak boleh menghukum, setakat boleh pukul yang tidak melukakan sahaja. Jadi sekarang kita didik dengan semayang, tapi degil juga anak kita ni, siapa ke besar dia tak semayang juga, dia duduk sendiri, tu pergi kepada tanggungjawab kerajaan. Tak semayang, cukup ngebukti, tahan, tak mau semayang juga, pancung.
Dia semayang dah, lepas dah kerajaannya. Dia balik rumah, dia punya pasal dah lah. Habis cerita. Kat tu je. Dan hukumnya, kita balik semula. Dan hukumnya itu orang yang meninggalkan semayang tu dengan sengaja, selepas tu kena bunuh. Dan hukumnya itu ia orang Muslim yang asli, dia orang Islam lagi. Kena bunuh, kena pacung. Degi sungguh dah ni. Habis waktu zuhur, ingat tak mau semayang juga. Kotor zuhur. Apa ke petang, tak mau semayang juga. Masuk maghrib kena pacung. Ada orang seumpama ni. Orang seumpama ni orang masih lagi orang Muslim, orang Islam yang asi, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kafir lagi. Tapi orang Islam yang asi, orang Islam yang derhaka, orang Islam yang fasik kerana melakukan dosa yang besar. Apabila dia hak kena bunuh ni, masa lagi dihukumkan orang Islam dan wajib dimandi akan dia, akan orang yang meninggalkan semayang hak kena bunuh tadi, dan dikapan akan dia, dan disemayang akan dia, dan ditanam di dalam perkuburan muslimin. Sebab apa? Masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Ini mazhab mana ni? Mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Bunuh kerana haddam dia panggil. Bunuh kerana hudud. Kerana hukum agama, bukan kerana riddatan, bukan kerana murtad. Bunuh kerana haddam dia panggil. Bunuh kerana hukum hudud, hukum ketetapan agama. Ini mazhab Syafi'i kita. Sebab apa? Dia tinggal semayang kerana malah. Dia tidak ingkar kewajipan sembahyang. Kalau dia ingkar kewajipan semayang, sebab apa tak semayang ni? Tak semayang kenapa? Semayang tak wajib, dia kata. Sebab dia dengan Allah rapat dah. Dia kenal Tuhan dah. Bila kenal dah Tuhan, tak payah semayang dah apa dah. Dia ingkar kewajipan sembahyang, maka bunuh dia bukan haddan, bunuh dia kerana riddatan, bunuh kerana dia murtad waliyazabillah. Hak tu haram mandi, haram kapan, haram disembahyangkan, dan haram ditanam di perkuburan orang Islam. Sebab apa? Bunuh dia kerana murtad. Hak ni bukan bunuh kerana murtad, bunuh kerana hukum hudud, hukum agama, kerana meninggalkan semayang dengan sengaja dalam keadaan dia masih lagi menganggapkan semayang tu wajib. Adapun dalam mazhab Hambali berbeza. Dalam sekarang ni hukum pancung 3 mazhab yang kita sebut tadi. Syafi'i, Maliki, Hambali. Hanafi tak hukum bunuh, tapi penjara ukur sama ada dia bertaubat ataupun mati dalam penjara. 3 mazhab ni hukum bunuh, tapi berbeza mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, bunuh kerana hukum hudud. Dihukumkan dia masih lagi orang Islam. Dalam mazhab Malik hukum pancung, hukum bunuh, tapi kerana dia murtad. Sebab dalam mazhab Hambali, meninggalkan semayang dengan sengaja walaupun satu waktu, hukumnya murtad orang ni. Berpandukan kepada zahir hadis, Nabi bersabda, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Nabi bersabda, sesiapa meninggalkan semayang dengan sengaja, maka kafir jiharan, terang-terang kafir dah. Itu hadis ini dipakai secara zahir. Murtad kafir ni kafir agama oleh mazhab Hambali. Ada pun mazhab Syafi'i kita, kafir di situ kafir nikmat, bukan kafir agama selagi dia masih lagi terima kewajipan sembahyang. Sebab apa? Sebab takrif kita sebagai orang Islam adalah terima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak semayang, walaupun tak puasa, masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Sebab apa? Islam terima segala-gala ketetapan hukum Allah. Hukum kata wajib, kita aku kata wajib. Hukum kata haram, kita aku kata haram. Tiba-tiba hak wajib tadi dia tidak tunaikan, Islam lagi. Hak haram tadi dia langgar, Islam lagi dianya. Tapi Islam yang berderhaka, Islam yang fasik, yang dosa besar, yang tak ada nilai dalam hukum agama kita. Sebab Islamnya adalah terima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan, tunaikan, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Itu masuk di bawah ihsan, syarat untuk sempurna Islam kita. Ini balik pada takrif dia baliklah.
Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kitanya tinggal semayang tak jadi murtad. Sebab apa? Sebab dia masih lagi aku terima bahawa semayang tu hukumnya adalah wajib. Berapa dah semayang? Malah. Berapa dah semayang? Tak dang. Sibuk. Maknanya dia orang Islam yang derhaka, orang Islam yang fasik. Mazhab Hambali tak. Tinggal semayang dia sengaja, murtad kafir orang ni, hukum bunuh kerana murtad. Bila bunuh kerana murtad, maka jenazahnya haram mandi, haram kafan, haram sembahyang, haram tanam di perkuburan orang Islam. Lepas tu mana? Buanglah mana-mana pun, biar anjing makan, sebab tidak ada kehormatan orang yang murtad. Inilah satu-satunya dosa syariat yang ada di kalangan ulama ahli sunnah mazhab Hambali, ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mana tinggal tidak tunaikan jadi murtad. Ini satu-satu kesalahan. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah meninggalkan kewajipan, lepas tu melakukan perkara yang diharamkan, masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Melakukan dosa, meninggalkan kewajipan, murtad kafir, itu adalah mazhab Khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Khawarij berjudi kafir, berzina kafir, minarak kafir, tak Khawarij. Kita di sunnah dah. Berjudi dah sebesar pasti tak ada harga pun, tapi masih lagi dihukumkan orang Islam. Melainkan kalau diengkar, engkar haram zina. Berapa nak haramnya zina? Kita bukan paksa, suka sama suka, nak sama nak. Berapa hal haram? Halal, bukan rogo dia kata. Murtad orang ni. Murtad bukan kerana zina, murtad kerana dia menghalalkan perkara yang haram ijma' ulama. Cerita dulu bab perkara yang membatalkan Islam dulu. Sebab apa nak haram judinya? Bukan kita ropok, bukan kita curi, bukan kita paksa. Reda-reda, ani ulu, atas nasib lah. Siapa boleh, siapa khising. Tak ada paksa-paksa pun, tak ada ugut-ugut. Ubuh duitmu, mula ubuh dah. Nak sama nak, suka sama suka, atas nasib. Apa nak haram? Dia menghalalkan judi yang ijma' ulama kata haram, murtad dia. Tapi dia tak menghalalkan, cuma dia bagi judi. Maka orang Islam yang fasik, Islam tak ada harga, mati dia, diuruskan jenazah sebagaimana orang Islam yang lain juga. Itu ahli sunnah wal jamaah. Melainkan dak semayang. Dak semayang, ulama ahli sunnah wal jamaah mazhab Hambali menghukumkan murtad. Satu dah satunya kemudian ni dosa yang ada ulama ahli sunnah wal jamaah menghukumkan murtad, iaitu meninggalkan sembahyang. Ini bab tinggal semayang ni berat, tak baik. Selain dari hukum bunuh, tinggal semayang tu sendiri. Walaupun mazhab Syafi'i kata tak kafir pun, berat tinggal semayang. Bukan ada di kalangan pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i kita, orang yang meninggalkan sembahyang kemudian bukan dibunuh lah, tak ada kerajaan melaksanakan hukum ni, dia tak semayang sampai masa mati dia. Tertahulah dia ni memang tak semayang bang, tak semayang, mati dia ni, jenazah diurus macam biasa sebab dia orang Islam. Macam biasa dah, semayang kapang, lepas tu mandi kapang, lepas tu semayang, tanam kubur orang Islam sebab dia orang Islam. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kita, tanam kubur orang Islam tapi jangan bubuh tanda. Jangan bubuh tanda, jangan pula nesang-nesang, jangan bubuh tanda. Biar orang tahu mana kubur dia. Sebab apa? Tak pakai orang ni. Dah tu tanam kubur Islam, dah hukum agama hukum Islam lagi, bubuh tanam kubur Islam, tapi tanam jangan bubuh tanda. Tak ada wak, pak kita pun tak ada wak gini. Kalau kita tambah bubuh tanda, jangan tali buka ramai-ramai tu, kena bercerok-cerok tu. Sebab buka ramai kat gini ada tanda gali kan, jumpa pula dalam. Mana tanam dibucu-bucu kan, dia tanam ni kan satu, nak sapa di tempat dia nu ada bendera lah. Puluh-puluh tahun dah awal kalinya. Apa pekat tu? Ada pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pendapat dhaif lah. Tempat kita dak buat gitu. Bukan setakat bubuh tanda, bubuh nama lagi. Nama mati pada tarikh sekian-sekian. Tulis tu Al-Fatihah, dia tulis situ. Suruh baca Fatihah. Kau temayabang pun tu. Tu sekarang lah.
Itu cerita dia masih hidup dan dia mati tu, dia ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu kok di semayang dah senyap-senyap kan. Kadang-kadang ada juga orang dekat-dekat nak mati ni, dia mai keinsafan. Di semayang cara dia senyap, dia nak semayang depan orang dia malu juga sebab orang kenal dia tak semayang bang. Itu serah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang tak semayang ni berat dalam hukum agama kita. Dalam hukum agama sangat-sangat berat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kitanya tidak hukum kafir sekalipun, itu sebesar-besar dosa. Sebesar-besar dosa meninggalkan sembahyang. Berperingkat dalam hukum agama, hukum pancung. Pancung dengan pedang. Dalam syarah dengan pedang atau seumpamanya, dia kata. Seumpamanya kita ngaji tu sebut kata seperti golok. Golok pun golok lah, asal ke pacung je. Pedang ke, di dalam hukum agama nak hukum bunuh dia kena pancung. Dia tak ada tembok-tembok dalam hukum agama kita, hukum pancung. Pancung ke pedang atau seumpama ni tak apalah, golok ke parang ke, itu hukum agama kita. Itu kewajipan atas kerajaan untuk melaksanakan hukum agama, biar rakyat ni sedar bahawa sembahyang sangat besar dalam agama. Tapi dia dimulakan dengan didikan kita di rumah. Tekan anak kita berkaitan dengan pentingnya sembahyang. Sebab tu kadang-kadang ada juga orang tua dinasihat, dia kata nak jadi macam mana pun jadilah, sembahyang jangan tinggal. Dia ajar gitu. Anak dia nak pergi kerja jauh-jauh kan, nak pergi kerja Kuala Lumpur ke, dia nasihat gitu. Warna-warna pun mung nak jadi kan mung, tapi sembahyang jangan tinggal. Maksud dia mana? Tak apalah gapo-gapo pun. Dan maksud dia bila kita semayang ada beteng. Bukan makna waktu kita tak apa, nak judi minarak pun tak apa. Waktu kita pesan dah, semayang jangan tinggal. Bukan gitu. Mana apabila semayang ada benteng. Kalau dak semayang sekarang menarak dah lah. Pas satu-satu. Ada pesanan waktu tu semayang. Tapi jangan pesan semayang saja. Kita orang tua memastikan semayang yang sebenar-benarnya. Kalau anak kita semayang sebenar-benarnya, walaupun jauh dari pandangan mata kita, dia tetap tidak meninggalkan sembahyang. Tapi kalau anak kita semayang adat, macam cerita lepas lah, masuk bilik sekejap, seminit selesai 4 rakaat mayang adat je, pelepah-pelepah. Akhir bila dia besar hidup sendiri, dia akan meninggalkan sembahyang mudah-mudah. Tapi kalau kita didik dengan sembahyang sebenar, walaupun jauh depan dengan mata, dia tetap akan mendirikan sembahyang sebagai tiang agama. Bila sembahyang tu ada, masa insya-Allah lah agama anak kita akan selamat. Sebab sembahyang adalah benteng yang besar dalam agama kita. Dan wajib atas tiap-tiap muslim lelaki menyuruh dengan sembahyang akan ahlinya daripada isterinya dan sahayanya dengan sembahyang. Allah. Anak satu hal dah. Ni hak isteri pula. Satu hal pula dah kitanya. Banyak tanggungjawab kita ni. Habis sini barulah pindah pada Musab 41, barulah masuk dalam pengajian bab taharah berkaitan dengan syarat untuk sah sembahyang. Wallahu a'lam.